Yang kita lipat tu jangan terlebih, tak mau. Dia kena bawah sikit daripada collar tu. Okay. Aku tahu benda ni basic, tapi kalau aku tak bagi tahu kat hampa semua jadi tak berlagu. Jadi bila kita angkat benda tu, dia akan nampak straight, elok saja. Macam roti prata Tisha. Okay, 4 sagi, cantik je. Walaupun baju ni dah bertahun aku pakai. Okay, jadi ukuran dia. Jadi hampa boleh ambil, stack lah, stack. Hampa nak bubuh dekat para boleh. Tapi kalau hampa bubuh dekat para, dia akan menyusahkan kita sikit. Kadang-kadang kita, kalau kita, especially anak-anak lah, yang mana yang di atas tu lah dia perlu ambil tu saja. Kita bubuh, dia ambil atas. Kita bubuh, dia ambil atas. Aku pun perangai macam tu jugalah. Jadi kalau kita tak mau jadi lagu tu, eloknya baju t-shirt ni kita kena simpan di dalam laci. Jadi bila kita buka laci, bukan kita bubuh macam ni ya, 1, 2, 3. Tak. Kalau kita nak buka para, kita kena bubuh 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita nak buka laci, lebih senang sebab laci kan tinggi dia tak berapa tinggi kan. Dia punya depth dalam tu. Apa dah dapat macam ni, okey. Selalunya kita nak tengok t-shirt, kita tahu t-shirt kita ada corak-corak kat depan. Macam aku biasa semua tak ada corak, ada corak pun sikit-sikit saja. Yang ni kosong. Okey, kalau kita nak tahu kita punya baju tu t-shirt macam mesti ada corak kat depan kan. Oh ni aku suka baju ni, aku suka baju ni. Jadi bila kita dah lipat lagu ni, untuk kita simpan di dalam laci ialah kita kena lipat lagi 2. Lipat lagi 2 macam tu dan kita akan nampak bahagian atas dia. Okey. Macam ni. Ini cara simpan dekat laci. Aku tunjuk lagi satu kat hampa. Ya. Nanti San. Okey, ni ada FC pula dah t-shirt ni. Okey, San aku tunjuk lagi satu. So kita lipat. Ingat sama benda tu. Hujung bagi sama, bagi masuk sikit sebab selalunya t-shirt akan herot dekat bawah tu. Okey, so kita dah lipat cantik macam tu dan kita lipat 2. Okey, dan ini caranya untuk kita susun dalam laci untuk t-shirt-t-shirt yang banyak tersebut. Dan kita tindan lagu ni dan kita akan simpan dengan cara begini. So di dalam laci, bila kita tarik laci tu, kita akan nampak t-shirt kita lagu ni. Okey, jadi dia akan tak makan space dan kita boleh ambil t-shirt kita yang mana kita suka, kita nak pakai hari tu dengan cara kita tengok lagu ni. Nak ni ke, nak ni ke, nak ni dah kita ambil. Okey, kalau kita simpan lagu ni, mana kata yang bawah tu memang tahun depan pula lah hampa pakai kalau hampa jumpa rajin. Kalau hampa tak jumpa, memang hampa tak akan pakai lah. Okey, itu caranya kalau nak simpan dalam laci. Okey, kalau nak simpan dalam para, kena susun macam aku cakap, meninggi macam ini. Faham? Okey, baik. Itu cara kita lipat t-shirt. Cara kita lipat stokin pun ada cara dia. Okey, ini stokin dan selalu stokin macam biasalah. Stokin ni kadang-kadang yang ni ada sebelah saja, yang tu ada sebelah. Dia tak hilang sebenarnya, cumanya dia berterabuk dalam rumah tu. Itu yang buat bebai. Okey, stokin selalunya ni satu set lah. Ada stokin panjang satu, stokin 2. Okey, yang sepasang kiri dan kanan. Kita susun ikut tumit-tumit dia, ujung-ujung dia. Okey, ujung dengan ujung, tumit and tumit. Okey, right. Yang ni cara mak aku lah. Kalau hampa tak mau ikut pun tak apa. Tapi cara mak aku memang benda ni tak akan berpusing-pusing. So ambil yang hujung tu, lipat lagu ni. Lepas tu mai ikut sini. Lepas tu mai ikut sini. Okey, setengah orang dia simpan lagu ni saja. Okey, tapi kalau hampa simpan lagu ni saja, orang jantan, laki-laki hampa tahu sajalah. Kalau dah tarik almari tu, bukan dia punya kisah apa, bini aku kemas ke apa ke, mai ambil saja. Tak mau stokin ni lah, nak stokin tu. Tak mau lama-lama bila angkat stokin tu, mai hujung minggu bila hampa tengok, dia akan bergumpai dalam laci lagu ni. Tak mau lagu tu. Okey, jadi kita buat macam aku cakap tadi.
lipat lagu ni, lipat lagu ni, lipat lagu ni, dan kita jadikan kelongsong. Ambil yang satu tu, yang hujung di atas tu kita buka dan kita turnkan dia. Turnkan dia, maka dia akan jadi macam periuk kerang. Okey? Cantik-cantik, masukkan yang hujung tu. So dia akan jadi macam ni. Jadi hampa tahu, dalam satu gumpalan ini dah ada siap sepasang stokin. Siap. Lepas tu susun lah. Susun 1, 2, 3, 4. Kan kemas macam tu. Kan? Kalau tak, nanti kalau hampa tak pusing macam tu, nanti bila mereka tarik, laki hampa tarik, hampa pun kan ada anak dara pun yang tak berlaku juga kalau stokin-stokin tu. Tarik, lala terjelen dalam laci, hampa ni angin. Okey? Itu cara kita nak lipat stokin, supaya stokin tu tidak hilang bercerai daripada pasangannya, maka dia akan jadi macam ini. Okey? Cara lipat stokin. Baik, kita nak tunjuk pula cara nak lipat seluar dalam. Seluar dalam. Okey? Panties. Okey, macam ni kan comel je. 4 sagi elok saja. Okey. Ini panties. Tunjuk kat apa tak apalah, ni ilmu daripada ilmu orang kata rumah tangga. Okey? Ni panties. Alah kecil comelnya. Okey? Katalah ini Mark Spencer punya lah. Okey, so macam ni, hampa lipat dua. Okey, lipat dua. So dia akan jadi tajam macam tu. Alright. Lepas tu lipat lagi macam ni. Lipat sikit masuk. Yang bahagian ni, lipat sikit masuk. Supaya dia akan jadi straight, memanjang silinder macam ni. Okey, macam biasa, tarik elok-elok bersama benda tu. Lipat sikit ujung tu supaya dia akan jadi benda yang straight. Okey. Kalau hampa nak lipat lagi sekali pun boleh. Kalau hampa tak mau pun boleh. Tapi aku suka lipat lagi sekali supaya benda tu jadi cute saja. Okey. Jadi macam ni. Alright. Panjang macam tu. Lipat satu. Bersamakan dia. Satu. Dan lipat lagi satu. Okey. Bila kita lipat lagi satu macam ni, yang ini, yang lebih tu, okey, kita selit masuk ke dalam getah tu. Selit masuk ke dalam getah tersebut. So dia akan jadi comel saja macam lepat pisang tu. Lagu ni cara nak simpan ataupun lipat spender. Okey? Jadi comel. So tak adalah bila hampa tarik, spender tu pun akan terbuka dengan terjelen. Duk ha dalam laci tu hampa pun nak hantu. Faham tak? Okey, yang ni nama dia cara nak lipat panties. Faham? So kita ada panties, kita ada stocking, kita ada t-shirt. Kalau nak simpan dalam laci, lagu ni lah hampa simpan. Kalau hampa tak mau simpan dalam laci, hampa boleh simpan terampak macam ni. Okey, ini caranya. Dan senantiasa di sudut itu sama besar. Sebab kita dah ukur dah berapa banyak yang kita nak pakai di dalam ruang almari tersebut. Faham? Alright. Jadi kalau kita lipat banyak-banyak, kita akan nampak kita punya hasil lipatan tersebut. Masa kita dah siap lipat, kita nak bubur isi dalam almari pun cantik saja, kemas saja. Okey? Nampak tak? Kemas saja. Bila kemas, kita pun jadi seronok, balik kerja tak serabut. Okey? Baik, itu dia. Seterusnya, aku nak tunjuk cara-cara sapra. Nanti side. Sapra. Sambil-sambil itu aku tayanglah sapra-sapra aku ni. Okey? Okey, macam aku cakap tadi, sapra berapa besar almari kita kena ukur. Kita dah buat 2 line. Satu sapra tu kena ada berapa line. Lepas tu kita tanda dekat sini. Bila kita lipat, sapra tu kena sama. Dan bila kita lipat, kita kena ingat kita lipat belah mana. Okey? Baik. Mari kita layak sikit sapra. Mau tak? Okey, yang ni sapra. Sapra ni maksudnya alas meja, alas lantai dan sebagainya. Ini yang sapra aku pernah pakai tunjuk kat hampa tu. Okey? Yang tunjuk kat hampa tu. Sapra ni kadang-kadang banyak saiz. Ada yang panjang, ada yang besar, ada yang bulat dan sebagainya. Ini aku nak tunjuk sapra aku. Okey.
Sapra tu kalau dia meja panjang, apa pun aku cakap, kena lipat dua dulu. Lipat dua bahagian yang panjang dengan panjang, lipat dua. Bila kita lipat dua, dia akan jadi lebih kurang 4 segi macam tu. Okey? Bila dah lipat dua, bucu dengan bucu mesti balik kepada bucu dengan bucu, supaya kita pegang bucu tu dan bucu tu tak herot lepas tu. Lepas tu kita ambil yang ujung tu. Okey? Kita ambil yang ujung tu lagu ni. Sorry, aku nak kena bubuh ke dalam pasal label dia di luar. Okey, bucu dengan bucu. Lepas tu kita lipat lagi. Geretuk supaya lipatan-lipatan itu berada pada yang sama. Ambil lagi sekali bucu dengan bucu, temukan lagi. Okey? Geretuk. Bila dah geretuk, lepas tu kita samakan. Samakan sapra tu elok-elok, bucu dengan bucu. Macam ni dia ada lace, so aku kena jaga lace tu tak payah jangan koyak kat ujung tu. So lace tu kena berada di dalam. Kalau lace tu berada di luar, kemungkinan dia akan rosak. Okey? Lepas tu dah bucu dengan bucu, kita lipat masuk dalam. Okey, lipat masuk dalam. Dan kita tekan dia punya tu hujung tu. Tekan, tekan, tekan. Lurut, urut. Percayalah, benda ni akan mendatangkan kesan bila hampa lipat nanti. Kalau hampa tak buat macam tu, nanti lipatan hampa tak akan cantik. Okey, itu tips dia. Alright, lepas tu macam aku cakap tadi, boleh bahagi 3. Lipat 1. Okey, lipat 1. Jangan tekan hujung ni dah, sebab kita nak nampak benda tu gebu. Kita ambil ujung dia saja. Okey, dan kita masukkan jari kita sini. Nampak tak aku buat apa ni? Masuk jari, tolak supaya lipatan tu tak berkedut ujung tu. Lepas tu baru kita pusing lagi sekali dan kita bubuh yang macam ini pula. Dan macam tu, lurut dekat bahagian tengah, masukkan jari, cantikkan di depan dan di belakang. Nampak tak? Straight kan? Straight apa semua. Dan lace itu berada di dalam dan dia tak akan kena bila kita tercarik ke kita buat pula. Oi, sangkut. Dia akan terjaga. Okey, ini dia punya cara lipatan cadarnya. Faham ke tak? Nak tunjuk, nak tayang lagi satu cadar kat hampa. Cantik kan? Ni sapra. Cadar pula aku cakap tadi. Sapra. Nampak tu? Si ada lubang-lubang ni, cantik ni. Ni dia ada sulam mesin kat sini. Ni macam bunga-bunga Christmas lah ni. Cantik sangat. Nampak tak? Itu bahagian tengah dia. Cadar sapra ni kurang-kurang dalam rumah ni ada 8 set. Satu jenis ada 8 set. Itu memang aku suka lah nak buat macam mana. Minat ke sapra ni, orang tua-tua. Okey, macam biasa, ambil bucu ke bucu. Bucu ke bucu. Dan bucu ke bucu juga. Pegang bucu tu. Jangan tu tak pegang. Lipat. Bucu ke bucu. Ketuk. Okey. Lepas tu bucu ke bucu lagi sekali. Lipat macam tu. Ketuk. Lepas tu urut dia elok-elok. Ujung bucu-bucu tu kena sama, kena cantik. Lipat 2. Lurut lagi. Okey, yang bila kita masuk bahagian dalam tu tak boleh terlebih daripada yang terlebih tu. Kita kena kurangkan sikit supaya dia tak nampak jelen dia tu. Lurut. Dan lipat 3. Okey, masukkan jari. Dan kemudian lipat lagi sekali. Okey. Lurut bahagian tengah. Nampak tak dia jadi apa? Straight kan? Itulah dia orang kata apa? Tips-tips untuk melipat sapra ke, cadar ke, apa ke, lagu tu lah juga. Apa-apa saja yang kita nak lipat, maybe
T-Tower sekalipun, T-Tower ni tahu apa? Ni yang duk gantung kat dapur tu lah. Apa saja kita nak lipat sekalipun, jangan bagi nampak hujung tu di luar. Okay, lipat bucu dan bucu, turut dia. Okay, lipat lagi. Make sure benda hujung tu tak boleh terlebih daripada macam tu. Masukkan ke dalam sikit, lurutkan dia. Yang ni kena buat. Jangan hampa tak buat. Jangan malas. Jangan skip bahagian ni. Kalau hampa skip, memang lipatan hampa tak akan jadi cantik. Okay, dah lipat 3. Kalau hampa nak gebu, hampa boleh lipat 4 pun boleh. Macam mana nak lipat 4? Kita bahagi 2 dulu. Bahagi 2. Kita tekan buat line. Kita buka. Kita ambil yang line tu sebagai penanda. Okay, dan kita lipat. Yang ni lagi cantik sebab apa? Di belakang pun ada 2 lipatan yang tak nampak bucu. Di depan lagi lah nampak kemas. Okey? Faham ke tak? Okey, itulah dia cara-cara kita nak melipat dan sebagainya. Cara-cara nak iron kalau mengikut fashion punya orang kata tu undang-undang. Okey, kalau kita nak buat kemeja ke, nak iron apa-apa pun, jangan iron line tulang ni. Tak boleh. Sleeve tu, sleeve kemeja laki hampa tu, kemeja hampa ke, blouse hampa ke, jangan tekan bagi nampak ada tulang di sini. Tak boleh, tak cantik. Kemeja tak sepatutnya ada line di sini. Jangan pi tekan. Okey? Itu salah sebenarnya. Tak boleh ada line gosok di tulang sini. Faham nak? Okey, baik. Jadi itulah dia apa sedikit sebanyak ilmu yang kita nak bagi pasal melipat-lipat baju ni. Bila hampa dah lipat baju, dah lipat kain, dah lipat apa semua, yang besar di bawah dulu. Okey, lepas tu baru kita nak kecil. Kalau boleh yang satu set samakan dia dulu. Yang sama warna, warnakan dulu. Nak sama warna senang saja. Ingat warna pelangi tu apa? Merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo dan seterusnya. Dan ikut color tu. Sebab memang color tu akan menyedapkan mata kita bila kita melihat susunan dalam warna tersebut. Jangan lompat-lompat. Bila lompat, nampak jadi pening. Okay, so warna kena ikut warna pelangi. Lepas tu susunlah saiz dia, jenis dia dan sebagainya. Jadi barulah bila kita buka almari, maka almari kita akan nampak segak selalu. Faham tak? Baik, jadi itu antaranya cara-cara kita nak berbetul. Okey, dalam laundry aku ni, hampa tengok, aku siap ada bekas-bekas dia. Okey, aku dah siap ada raga macam sini. Color, kalau hampa nak basuh mesin, aku ada bahagian color, warna, aku tak campur dengan putih. Dan kita ada putih, white dekat sini. Lepas tu kita ada dry clean punya bakoi. Dan kita ada dry punya. Dry ni maksudnya, aku akan pakai apa nama ni, dryer saja, ala-ala dry clean. Maksudnya kalau aku pakai tu dalam masa 3 jam, 4 jam untuk shooting, aku tak hantar dry clean, mahal. Aku tak basuh sendiri. Sebab apa? Benda tu tak boleh basuh. Jadi aku akan pakai dryer saja. Buka slow dia punya heat dia. Sekejap saja masukkan dalam dryer, gerak. Lepas tu boleh pakai balik untuk function yang seterusnya. Jadi kita boleh untung kat situ. Sayang, walaupun aku ni banyak duit berlungguk semua, tapi kalau kita boleh jimat, kita jimat. Okey, jadi aku ada dah siap ni. Jadi anak-anak pun dah terancang. Okey, kalau baju putih letak kat bakul mana? Baju colour letak kat bakul mana? Yang nak hantar pergi dry clean letak dekat mana? Jadi Suun dengan Cinderella dah tahu. Okey, kalau penuh bakul dan dry clean tu maksudnya ada baju nak pergi hantar ke dry clean. Dia akan ambil, dia pergi hantar dry clean, balik, buka plastik, salin hanger, baru boleh bubuh kat dalam ni. Okey, Suun kalau hang dengar aku punya live ni, balik ni hang siap. Hang buat lagi perangai tak larat tu, aku ni pedepiang nanti. Susun macam pungkok tengah naik tangga, hang siap. Faham tak? Kita ni puasa-puasa ni nak raya ni tak apalah. Lepas ni hang kena balik perangai tu. Macam mana aku ajak hang yang bertahun-tahun tu. Penat hang tahu tak? Aku faham hang ada banyak benda nak buat segala benda. Tapi kalau ada masa, buat. Jangan bagi aku dan suruh. Bila aku dan suruh, hampa nanti termalu sendiri, hampa nanti sakit hati. Sebelum nak aku suruh, buat siap-siap. Benda macam tu, majikan mana pun, kalau tengok pekerja dia buat sebelum dia suruh, yang tu cukup nikmat bagi kami.
cukup nikmat, kami akan kata, bagusnya aku tak suruh hampa dah buat. Macam tu. Itu majikan mana-mana akan rasa benda tu. Tapi kalau dan dia kata, awak hampa tak buat ni, baru hampa kalang kabut tak buat, itu cukup sakit hati. Oi, macam ambil pisau, siap. Tapi kalau hampa buat sebelum aku suruh, seronok. Sajalah nak tunjuk Bruce ni. Datuk beli mana Bruce ni? Bruce ni aku ni lah, sebelum kita nak lap-lap apa semua, ya, kita boleh gabui-gabui ni segala mesin-mesin ni, debu-debu tu. Gabui. Macam tu lah. Beli kat mana? Dekat London. Sorry lah. Okay. Baik. Jadi itulah cara-cara kita ni. Bukan dapur saja kita kena cek, bilik tidur, segala kain baju semua nak kena tu. Bukan senang cek nak menikah, bukan senang nak hidup atas dunia ni. Bukan celek-celek mata, lempak sana, lempak sini, lempak sana. Suruh maid nak buat. Maid pun tak larat lah kalau rumah besar dengan dia seorang. Masak pun dia, bersiang ikan pun dia, itu pun dia, kemas pun dia, nak pergi bilik hampa lagi. Tambah bilik-bilik perempuan. Aku pernah tengok bilik-bilik anak dara. Ya Allah, Tuhanku, takut nak tolak pintu bilik ni pun tak boleh. Kena tolak pasal pakai baju penuh kat belakang dengan kasut dengan handbag apa. Main lungguk macam tu saja. Keluar, hari ni nak pakai baju apa, pakai-pakai tak selesa. Buka, bubuh, lungguk tang tepi. Pakai ni pula tak kena. Buka, londeh, bubuh tang tepi. Campak. Lama-lama bila dah campak macam tu, dia jadi bertimbun lah. Maid nak pegang pun takut. Sagi pegang ni kotor kah? Sagi pegang ni basuh, tak pakai lagi kah? Dia nak pakai kan? Jadi maid pun tak tahu nak buat apa. Jadi kalau hampa nak persenang kerja orang, hampa sendiri pun kena tahu sistem. Jadi sistem tu orang akan tahu dan orang akan ikut sistem tu dan kita akan senang. Walaupun kadang-kadang sistem baku ni hampa tak ikut. Tapi tak apa. Mak macam tu lah. Dia dah beletiak banyak kali. Lepas tu hampa tak ikut, dia buat sendiri. Barulah anak-anak, mak, kami nak tolong apa? Mak, kami nak tolong apa? Yalah, dah tahu kan? Dah tahu salah sendiri. Jadi lagu tu lah. Penatnya bercakap, besarnya minum ayam. Apa mak kata? Tadi kita buat apa? Dekat nak sejam lagi 7 minit je. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku nak abang Asad kata lagi aku nak masak makaroni goreng. Dah segak-segak ni alalang tu aku terus dah masuk dapur kan. Jadi kamera boleh dah touch dekat aku sikit. Tak payah dah touch kat tangan saja. Dan kita ada berita hebat, iaitu alhamdulillah menjelang kepada angka 1 juta follower aku pada, mungkin aku rasa tak tahulah minggu depan ke esok lusa ke akan sampailah. Jadi aku nak berikan hampa satu hamper yang berisi berisi barangan-barangan aku seperti riayan, seperti tinik, mungkin ada lagi lah 2-3 kalau aku tengah duk kira lagi. Dan aku akan bagi hamper ini kepada 6 orang pemenang insya-Allah, dan seorang itu akan kena tag kawan dia. So 3 pasangan akan memenangi hamper bekalan tinik selama setahun setiap orang, iaitu 12 botol seorang. Dan kami akan bagi juga set riayan yang begitu orang kata tu ini ni untuk dimiliki oleh semua orang. Jadi tunggu update aku menjelang ambang 1 juta follower. Okey, dan hampa akan berpeluang memenangi pelbagai jenis hamper, barangan hadiah, produk-produk cek dan sebagainya. Okey, ini untuk aku orang kata tu memberikan semangat kepada hampa yang terpaksa berkurung lagi 2 minggu ni. Kesian kat hampa. Mana kata kita memang kena puasa lah di awal Ramadan ini, dan juga insya-Allah mungkin kita semua kena raya dalam keadaan begini. Mungkin setengah orang saja yang boleh dilepaskan keluar, tapi kebanyakan kita terpaksa beraya dengan cara berkurung di dalam rumah ini. Nak buat macam mana kalau Allah Ta'ala kata nak simpan kita dalam rumah, nak cuci kita, nak berbetul kita punya amalan, nak berbetul sikap kita. Sebab ada 2 berlakunya peristiwa ketika zaman Nabi Muhammad SAW dan juga zaman sebelumnya, di mana di dalam surah Al-Kahfi pun kita tahu cerita tentang beberapa orang pemuda yang Allah kurung di dalam gua, melarikan diri daripada pemerintah yang ingin membunuh mereka kerana tidak beriman dengan pemerintah tersebut, bukan Allah. Maka Allah kurungkan selama 300 tahun di dalam gua Kahfi itu untuk dibersihkan, diselamatkan mereka. Dan Nabi Muhammad juga masuk ke dalam gua Hira juga, dikurung juga oleh Allah. Dalam ada sebabnya, maka kita juga kena ambil sebab-musabab itu. Allah kurung kita sekarang untuk Allah membersihkan bumi kita, membersihkan manusia sejagat, dan membersihkan kita dalam konteks mini, iaitu di dalam rumah kita dah boleh pandai masak, kita dah pandai lipat baju, kita dah
tengok anak-anak dalam sudut perspektif yang lain dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, benda-benda itulah yang kita kena ambil iktibar, dan kita rasa kena syukur sangat kita di antara golongan tiba di zaman di mana Allah begitu prihatin dan Allah begitu menyayangi kita. Ingat macam aku cakap, Allah tak zalim. Okey, Allah tak zalim. Kita yang zalim buat lagu ni. Allah sayang lagi dengan Allah menyimpan, mengurung kita supaya kita ini, orang kata tu, recharge dalam bentuk yang baru selepas ni, insya-Allah. Jangan lupa tengok makaroni cek lepas ni.